Susulan pendedahan mengenai penganjuran satu majlis pertemuan paderi seluruh negara yang dikatakan membincangkan agenda menjadikan Kristian agama rasmi persekutuan. Pergerakan Pemuda UMNO Pulau Pinang hari ini mencabar ahli Parlimen Jelutong Jeff Ooi untuk menyaman 2 laman blog yang dikatakan membuat pendedahan berhubung perkara itu. Tegas Ketua Biro Penerangannya Datuk Rizal American Naina American, jika dakwaan laman blog itu terbukti benar, ia jelas bersifat ancaman subversif terhadap perlembagaan negara. Sekadar nak laporkan apa yang dilaporkan oleh 2 blog. Kalau tak benar, Jeff Ooi perlu tampil saman 2 blog ni. Kalau saudara tak saman, there is something that you are hiding. Rizal yang juga Ketua Pemuda UMNO Kepala Batas menyatakan perkara itu dalam sidang media di Kepala Batas. Akhbar Utusan Malaysia hari ini yang memetik kenyataan Jeff Ooi berkata, beliau hanya menghadiri majlis kesyukuran yang diadakan secara tertutup untuk padri-padri di sebuah hotel di Jalan McAllister. Akhbar itu turut melaporkan 2 laman blog yang mendedahkan mengenai perkara itu, iaitu Big Dog di bigdog.com, wordpress.com, menerusi entry bertajuk Making Christianity the Official Religion dan blog Maraku di maraku.blogspot.com. Difahamkan majlis makan malam yang dihadiri lebih 100 padri Kristian itu diadakan di sebuah hotel di Pulau Pinang semalam dan kemudiannya disusuli dengan beberapa convocation hari ini. Mengulas isu itu, Menteri Keselamatan Dalam Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, jika laporan mengenainya benar, ia sememangnya sesuatu yang sangat serius. Paling dibimbangi apa jua tindakan berlebih-lebihan dari satu agama hanya akan mengundang reaksi tidak senang daripada penganut agama lain. Sedih. Kerana kalau dulu isu-isu yang berkait dengan kitab Injil, berkait dengan sekolah-sekolah mubalik, isu yang berhubung kait dengan agama Kristian, tidak menjadi satu isu besar. Sekarang ni dah disemarakkan dan dah dipolemikkan. Saya harap bahawa pihak-pihak berkenaan akan bertanggungjawab dalam meniti perkara ini. Beliau kini menunggu laporan berhubung apa yang dibincangkan pada majlis itu. Dan kalau kita tengok kedudukan PAS hari ini, apa yang dia buat dahulu, kononnya nak memperjuangkan Islam, dan apa dia sanggup buat hari ini, nak bukan saja mempertahankan jawatan dan kursi, menggadaikan agama sendiri, menukar fatwa dan pendirian dia, tak mustahil mereka yang DAP gunakan sekarang ni untuk isu agama. Dalam menangani isu seumpama ini, kerajaan mementingkan keselamatan dan sentiasa memantau perbuatan-perbuatan yang boleh menimbulkan isu keselamatan. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Besut di Terengganu. Turut hadir Ketua UMNO bahagian Besut, Datuk Seri Idris Yusof dan Wakil Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh. Jangan main api, nanti terbakar tangan. Amaran itu pula disuarakan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Khalid Abu Bakar kepada pihak-pihak yang cuba menimbulkan isu agama yang sensitif. Beliau turut menasihatkan pihak terlibat supaya berhati-hati dan jangan sesekali cuba mempermain isu seumpama itu lagi. Jika tidak, pihak polis akan mengambil tindakan tegas berdasarkan pemantauan yang dibuat. Kuasa saya lah, supaya kita turutlah berubah. Apa juga isu-isu yang berkait dengan agama, jika tidak dibawa ke tengah dengan cara yang betul, itu akan menjadikan itu akan menjadi satu ancaman pada ketenteraman awam. Jadi kita tidak boleh benarkan ini disengaja dimain-mainkan oleh mana-mana pihak. Terdahulu, Datuk Khalid melancarkan papan iklan atau billboard pencegahan jenayah polis di Ibu Negara. Selain pengerusi Lembaga Pengarah MSL Properties Tan Sri Lee Lam Tai, majlis turut dihadiri syarikat-syarikat swasta yang menyumbang ke semua papan iklan itu. Hentikan sebarang usaha membangkitkan isu keagamaan, terutamanya berkenaan agama rasmi di negara ini kerana ia tidak menguntungkan sesiapa. Ia juga tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Pendirian tegas itu pula dinyatakan Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim. Beliau yang juga bekas pengamal undang-undang berkata perkara berhubung agama rasmi itu sudah sedia terkandung dalam perlembagaan.
Jadi ini adalah dianggap sebagai satu pemecahan suasana dan tidak pernah semasa dahulu walau sekalipun mana-mana pihak menjuruskan agama Kristian jauh sekali sebagai agama rasmi. Soal lagi ialah berapa orang yang menganut Kristianiti di Malaysia. Ini harus difikir. Banding dengan orang Islam, wa banding dengan Buddhisme dan juga Hinduisme, Islam itu lebih ramai sebab ini adalah rumah Islam asal. Ini adalah rumah perjuangan orang Melayu asal. Sebab itu orang Melayu dan Islam sekutu wujud dalam suasana yang harus dikekalkan. Datuk Seri Utama Dr. Rais diminta mengulas laporan sebuah akhbar tempatan hari ini yang mendedahkan mengenai usaha pihak-pihak tertentu yang mahu agama Kristian menjadi agama rasmi persekutuan dan melantik Perdana Menteri daripada kalangan penganut agama itu. Siapa pun boleh, asalkan yang di Pertuan Agong mendapati bahawa seseorang itu adalah ahli Dewan Rakyat dan mendapat sokongan majoriti dari suara Dewan Rakyat. Jadi pada hari ini politik nombor politics of numbers menunjukkan bahawa orang Melayu yang lebih ramai di Malaysia dan Barisan Nasional ditulangi oleh UMNO, justru orang Melayu menjadi Perdana Menteri. Mengenai 2 blok yang dikatakan mendedahkan perkara itu, Kementerian Menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan menyiasat terlebih dahulu. Hasil siasatan akan dipanjangkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilihat dari sudut keselamatan negara.